30. Okey, atom ada. Dengan Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan menyambung bab yang ke-6, asid, base dan garam untuk subtopik seterusnya iaitu 6.8, iaitu garam, hablo dan kegunaan dalam kehidupan harian. Dan jika sebab ni subtopik ini adalah merupakan pengenalan kepada garam, dan kalau sempat kita akan terus kepada introduction untuk 6.9, iaitu penyediaan garam, introduction sahaja. Sebab dalam 6.9 penyediaan garam ada banyak eksperimen yang perlu dibuat. Okey. Jadi cikgu akan terangkan secara ringkas berkaitan apakah yang dimaksudkan dengan garam dan bagaimana kamu boleh mengenali ciri-ciri sesuatu garam. Okey, jadi yang pertama sekali, apa yang kamu perlu tahu apabila disebut perkataan garam. Dalam bahasa Inggeris kita panggil salt. Okey, garam ini adalah merupakan suatu sebatian ion. Jadi kena ingat, garam adalah merupakan suatu sebatian ion. Jadi bila disebut sebatian ion, maksudnya zarah-zarah yang membentuk garam terdiri daripada ion-ion positif dan ion negatif. Jadi itu yang kamu kena ingat. Jadi garam adalah merupakan sebatian ion di mana dia terbentuk di antara ion positif dan ion negatif melalui ikatan ion. Jadi apa yang kita telah pelajari sebelum ini dalam tajuk jadual berkala, ikatan kimia, so memang perlu digunakan untuk tajuk-tajuk seterusnya. Okey. Sebelum ini kita telah mempelajari bahawa garam dihasilkan melalui tindak balas di antara asid dan alkali atau asid dan juga base, melalui tindak balas peneutralan. Jadi kita dah bincangkan tindak balas peneutralan antara asid dan base, asid dan alkali, di mana hasilnya mestilah garam dan air sahaja. Garam dan air sahaja. Jadi sebenarnya garam bukan sahaja boleh dihasilkan daripada tindak balas peneutralan antara asid dan base atau asid dan alkali. Sebenarnya garam juga boleh dihasilkan melalui beberapa jenis tindak balas yang lain yang akan kita lihat selepas ini. Jadi maksudnya garam yang dihasilkan melalui tindak balas peneutralan yang telah kita pelajari itu adalah salah satu daripada cara untuk menghasilkan garam. Jadi contoh garam yang biasa, yang kita sebut garam biasa tu, iaitu garam masakan. Nama dia adalah natrium klorida yang terdiri daripada ion natrium dan ion klorida. Okey, itu adalah garam biasalah. Garam masakan. Yang diperolehi daripada air laut sebenarnya. Sebab air laut tu akan ada proses dia, maksudnya dia dikeringkan sehinggalah terhasilnya garam dalam bentuk pepejal. Okey, garam ni semuanya boleh berada dalam bentuk pepejal.
Maksudnya walaupun dia dalam bentuk larutan, dia boleh dijadikan dalam bentuk pepejal. Maka sebab itulah kebanyakan garam ataupun semua jenis garam, kita panggil dia hablo. Hablo ni bermaksud sesuatu pepejal yang mempunyai bentuk-bentuk yang tertentu, dan ini akan kita bincangkan juga apakah sifat-sifat hablo yang ada pada sesuatu garam. Jadi garam tu dia berbentuk hablo, iaitu suatu pepejal yang mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Contoh yang lain garam, contoh yang lain adalah kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat ni adalah garam. Di mana dia terdiri daripada ion kalsium Ca2+ dan ion karbonat CO3 2-. So ion karbonat dan ion kalsium ini dia bergabung membentuk suatu garam yang dipanggil sebagai kalsium karbonat. So ada banyak lagi nama-nama garam yang dihasilkan daripada pelbagai jenis bahan-bahan yang akan kita lihat selepas ini. Jadi untuk menyediakan atau menghasilkan garam, kita dalam subtopik ini akan melihat kepada 4 jenis tindak balas, yang mana salah satu tindak balas tersebut adalah peneutralan, seperti yang telah kita pelajari sebelum ini. Jadi kalau kita tengok garam di sini, ini bentuk dekat rajah 6.33 ni. Okey, garam ni memang banyak di mana-mana, dan bentuk dia pula pelbagai, tapi semuanya adalah dalam bentuk hablo. Kalau dia membentuk pepejal, dia akan membentuk hablo yang mudah dikenali, mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Kemudian ada garam yang boleh larut dalam air, dia akan jadi larutan garam. Dan ada garam yang tidak boleh larut di dalam air. Okey, itu kena ingat. Ini ciri-ciri garam yang perlu kamu ketahui. Okey, so maksud garam, cikgu ulang sekali lagi, adalah merupakan suatu sebatian ion yang terbina daripada ion positif dan ion negatif. Sekarang kita nak lihat bagaimanakah garam-garam ini boleh dihasilkan melalui beberapa jenis tindak balas. Di sini kita akan terangkan 4 jenis tindak balas, termasuklah tindak balas peneutralan yang telah kita pelajari. So yang pertama adalah tindak balas antara asid dan alkali. Okey, bagaimanakah garam ini boleh dihasilkan? Okey. Allah. Okey, penghasilan garam Okey. Kita ada 4 kaedah untuk menghasilkan garam. Ada 4 kaedah untuk menghasilkan garam. Okey. Yang pertama melalui tindak balas peneutralan, yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu tindak balas di antara asid dan base ataupun alkali. Okey, yang kedua adalah tindak balas asid dan logam. Asid
dan logam. Yang ketiga, tindak balas antara asid dan oksida logam. Oksida logam. Nanti kita tengok oksida logam. Perkataan oksida logam tu maksudnya apa? Kalau logam magnesium, kalau oksida logam, contohnya magnesium oksida, itu dipanggil oksida logam. Yang keempat adalah tindak balas antara asid dan karbonat logam. Karbonat logam ni maksudnya contohnya kalsium karbonat. Jadi sekarang ni kita ada 4 cara bagaimana untuk menghasilkan garam. Okey, di sini ada ditambah satu lagi. Tindak balas asid dan amonia. Asid dan amonia, aqueous ni sebenarnya boleh masuk dalam tindak balas asid dan alkali. Sebab amonia ni adalah alkali. Cuma dia tak masukkan dekat sini oksida logam lah. Okey. Jadi kita lihat satu persatu tindak balas bagaimana untuk menghasilkan garam. So yang pertama sekali sudah diketahui, kita dah belajar, iaitu tindak balas peneutralan. Contoh yang diberi dalam buku teks. Contohnya adalah asid hidroklorik bertindak balas dengan alkali natrium hidroksida. So dia akan menghasilkan garam yang bernama natrium klorida. Natrium ion positif daripada alkali ini akan bergabung dengan ion negatif daripada asid. Macam tu. Jadi natrium klorida. Inilah garam dia dan juga air. Jadi dalam tindak balas peneutralan, hasilnya hanyalah garam dan juga air sahaja. Itu yang telah kita pelajari. Okey, so kita tengok di sini. Asid hidroklorik. Kita tengok di sini asid hidroklorik. Kalau kita lihat H daripada asid dan OH daripada alkali akan bergabung membentuk H2O. Jadi kita dah belajar sebelum ini tentang tindak balas peneutralan. Sebenarnya yang bertindak balas yang benar-benar bertindak balas adalah ion hidrogen dan ion hidroksida sahaja. Dan membentuk air. Yang lain semua hanyalah ion-ion pemerhati dan dia berada dalam keadaan yang sama. Sebelum tindak balas ion, selepas tindak balas pun ion juga. Cuma dia berubah dari segi pasangan. So dalam kes ini kita akan mengambil perhatian kepada pembentukan garam. Okey, pembentukan garam yang masih lagi berada dalam zarah ion. Okey. Itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah tindak balas antara asid dan juga logam. Okey, kita tengok asid dan juga logam. Kita ambil lagi asid hidroklorik, contoh. Bertindak balas dengan logam. Apa-apa logam lah. Yang reaktif. Syarat dia mesti logam yang reaktif lah. Logam yang kurang reaktif dan berada di bawah hidrogen, so tidak sesuai lah. Sebab dia mesti lebih reaktif berbanding hidrogen. Okey, bila asid hidroklorik,
bertindak balas dengan logam, contohnya magnesium. So logam ni memang keadaan asal dia dalam bentuk pepejal lah. Kalau di makmal kita ada kerajang magnesium. So magnesium ni akan dimasukkan ke dalam asid, berlakulah tindak balas dan hasil dia adalah suatu garam yang dipanggil sebagai magnesium klorida. Magnesium klorida. So magnesium ni bila dia bertindak balas, dia akan bertukar daripada atom menjadi ion Mg2 positif dan mengambil ion klorida daripada asid. Ion klorida daripada asid. Jadi H ni akan tersingkir di mana H ini akan digantikan oleh magnesium. Dan apa yang berlaku seterusnya hasilnya adalah tinggallah H dan dia menjadi gas hidrogen. Dia akan menjadi gas hidrogen. Okey, so itulah tindak balas yang kedua untuk menghasilkan garam dan nama garam dia adalah magnesium klorida. Kalau kita ambil asid yang lain, contohnya asid sulfurik, tindak balas dengan magnesium juga, kita ambil asid yang lain. So hasil dia pun akan hasilkan garam, tapi garam yang lain lah. Apa yang berlaku adalah tempat hidrogen ini akan diambil alih oleh magnesium. So jadilah suatu garam yang dipanggil sebagai magnesium sulfat. Macam tu. Magnesium akan mengambil alih tempat hidrogen. Ini secara mudah. Dan jadilah magnesium sulfat. Hidrogen itu akan menjadi gas hidrogen. H2. Macam tu. Okey, contoh yang lain kita ambil asid yang lain, asid nitrik. Bertindak balas dengan contoh yang lain, kita ambil zinc. Okey, logam zinc. So apa yang berlaku adalah akan terhasillah garam yang bernama zinc nitrat. Zinc nitrat NO3 2. Sebab zinc bila jadi ion positif, dia adalah zinc 2 positif. So formula dia akan 2 di sebelah nitrat. Nitrat adalah NO3 negatif. Jadi setakat ini patutnya kamu sudah mengingati dan mengetahui tentang simbol ion-ion positif dan negatif. Dan hasil dia adalah gas hidrogen. So inilah contoh-contoh garam-garam yang dihasilkan melalui tindak balas antara asid dan juga logam. Okey, so kita tengok dekat sini. Untuk menghasilkan garam, memang kita perlukan asid. So salah satu yang bertindak balas dengan asid tu alkali. Yang kedua ni logam-logam. Apa-apa logam ditindak balaskan dengan asid, maka terhasillah garam yang sesuai dengan bahan yang bertindak balas. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh nampak di sini. Asid bertindak balas dengan logam. So logam ni apa-apa logam yang reaktif lah. Untuk menghasilkan garam. Jadi kamu tengok di sini, magnesium klorida adalah garam, magnesium sulfat adalah garam, zinc nitrat adalah garam. Jadi garam ni maksudnya bukan natrium klorida sahaja. Ada banyak lagi nama-nama garam yang lain yang terdiri daripada, yang penting dia garam ni adalah sebatian ion yang terdiri daripada ion positif dan ion negatif. Itu syarat dia. Garam adalah suatu sebatian ion. Dia bila sebatian ion, dia mesti ada ion positif dan ion negatif. Okey, so ni contoh-contoh garam untuk kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang ketiga. Asid bertindak balas dengan oksida logam. Ni oksida logam. Dalam buku teks tak ada, tapi ni tambah je lah.
asid dan karbonat logam. Ni contoh, kita ambil asid hidroklorik juga, HCl bertindak balas dengan oksida logam. Contoh oksida logam adalah magnesium oksida. So magnesium oksida, so bila bertindak balas, apa yang berlaku adalah tempat hidrogen ni akan digantikan oleh magnesium. So dia jadilah juga magnesium klorida. MgCl2 ni. Cikgu tertinggal. MgCl2. Dan juga, dalam kes ini, H ni akan bergabung dengan O. So dia akan membentuk air. Jadi kalau asid bertindak balas dengan oksida logam, dia akan menghasilkan garam dan juga air. Garam dan juga air. Kenapa garam dan air? Sebab magnesium oksida ni adalah merupakan base. Dia adalah merupakan base. Jadi bila dia base, dia samalah macam alkali ni. Kita dah tahu alkali ni adalah suatu base. Cuma alkali ni adalah base yang larut dalam air. Kalau base yang tidak larut dalam air, macam magnesium oksida ni pepejal. So dia tak larut dalam air, tapi bila bertindak balas dengan asid, dia akan menghasilkan garam dan juga air. So sebab itulah kalau tindak balas ini berlaku, maka inilah hasil dia. Okey, yang keempat, kita ambil contoh asid juga, asid hidroklorik, tindak balaskan dengan apa-apa karbonat logam. Apa-apa karbonat logam. Maksud karbonat logam ni apa dia? Logam yang bergabung, dia suatu sebatian ion yang bergabung dengan ion karbonat. Yang bergabung dengan ion karbonat. So kalau tengok dalam buku teks, contoh yang dibagi adalah kalsium karbonat. So kita ambil kalsium karbonat. CaCO3. So sebatian ion juga. Ni logam karbonat. Logam dia adalah kalsium. So bila ada karbonat di sini, bahasa umum yang kita panggil, ni jenis karbonat logam. Itu bila sebut karbonat logam, maksudnya logam bergabung dengan ion karbonat. So contohnya kalsium karbonat. So bila kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik, so apa yang berlaku adalah, kamu tengok terbentuklah garam. Garam dia adalah kalsium. Kalsium ni, kemudian dia akan ambil alih tempat H, hidrogen. Tempat hidrogen. Jadi kamu tengok, cikgu terangkan tadi, tempat hidrogen pada asid tu akan diambil alih oleh bahan yang bertindak balas. Sebab hidrogen ni dalam asid adalah hidrogen ion positif. Jadi tempat dia akan diambil oleh ion positif yang lain. Dalam kes ini, ion kalsium. So jadilah kalsium klorida, CaCl2. CaCl2. Kemudian, apa hasil seterusnya? Kalau melibatkan karbonat logam, hasil yang seterusnya adalah, ni kena tahu. Dia akan menghasilkan suatu gas yang dipanggil sebagai gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida. So salah satu ciri karbonat logam ni adalah karbon dioksida gas boleh dihasilkan daripada ion karbonat. Kemudian hasil dia yang ketiga adalah air, H2O. Inilah hasil yang terbentuk apabila asid bertindak balas dengan kalsium karbonat. Jadi kena ingatlah garam, gas karbon dioksida dan juga air.
Okey, itulah cara dia. Ni cikgu tulis ni tak seimbang patutnya kena seimbangkan Okey, jadi dah seimbang semua. O3 H2. Okey. Yang ni pun kena seimbangkan. Okey. So inilah cara bagaimana untuk garam dihasilkan Okey, jadi garam-garam ini boleh dihasilkan melalui beberapa cara. Kalau tengok kepada buku teks, yang satu lagi dengan amonia. Amonia maksudnya asid bertindak balas dengan amonia aqueous. Amonia aqueous ni ditulis dalam formula NH3. Ditulis dalam formula NH3. Kena ada tulis aqueous kecil di sini untuk menandakan yang ni adalah larutan amonia aqueous, bukan gas. Kalau tak tulis aqueous kat situ, dia akan jadi gas amonia. Okey, so kalau asid dengan larutan amonia aqueous ni, dia akan jadi satu garam yang dipanggil sebagai amonium klorida. Dia akan jadi satu garam sahaja. Satu saja hasil dia iaitu amonium klorida. Okey, amonium klorida. Okey, jadi kita ada empat tindak balas yang berbeza untuk menghasilkan garam. Jadi daripada penerangan tadi, kamu boleh lihat bahawa apa sebenarnya yang berlaku adalah poin penting di sini untuk menghasilkan garam. Untuk menghasilkan garam, apa syarat paling utama diperlukan? Kita perlukan bahan apa? Asid. Asid, bagus. Jadi maksudnya untuk hasilkan garam, okey, alhamdulillah. Boleh nampak di situ kan? Bahan utama yang mesti ada adalah garam lah. Bahan utama yang mesti ada adalah asid. Jadi asid ini mesti ada untuk menghasilkan garam. Jadi kalau tak guna asid, maka kita tak boleh menghasilkan garam. Jadi asid akan ditindakbalaskan dengan pelbagai bahan yang lain, alkali ke, base ke, logam ke, oksida logam, base, karbonat logam, amonia. Jadi maksudnya asid adalah syarat utama. Jadi apabila kita tengok di sini pada asid, jadi garam itu akan terbentuk apabila tempat hidrogen ion pada asid itu digantikan. Jadi kalau kita nak tahu apakah garam yang akan terhasil, kita tengok bahan apa yang bertindak balas, ion positif apa yang bertindak balas, yang akan menggantikan tempat hidrogen. Dalam kes ini contohnya yang kalsium karbonat ni, hidrogen ion ni positif. Kalsium ion ini positif. Dua positif. So yang akan menggantikan tempat hidrogen ion adalah ion kalsium. Maka garam yang terhasil adalah kalsium klorida. Dia akan ambil tempat hidrogen. Okey. So semua macam itu. Semua macam tu. Yang dalam peneutralan pun Na ni akan ambil tempat hidrogen. So jadilah natrium klorida. Jadi sekarang ni berdasarkan kepada proses yang berlaku ini, maka kita boleh katakan bahawa garam adalah merupakan garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid. Garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid. Tu kena ingat, ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam.
Dia digantikan dengan ion logam. Sebab ion logam ni, logam ni bila dia jadi ion, maka dia akan jadi ion positif. Jadi dia boleh mengambil alih tempat hidrogen ion yang bercas positif. Atau ion amonium. Ion amonium, formula dia NH4 positif. NH4 positif. Okey. So inilah yang dimaksudkan dengan garam. Garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium, NH4 positif. So itu bagaimana garam boleh dihasilkan. Okey, so sekarang ada 37. Siapa yang tak masuk lagi ni? Adam ada. Firdaus. Ahmad Firdaus tak masuk. Ahmad Firdaus tak masuk. Nanti ada. Akmal, Ahmad, Arif, Danish, Diaul Haq, Fakhrul, Faris, Hamzah, Harik, Hazik, Ikhwan, Ikmal, Usman Naufal, Anissa, Nur Ahmad Najihan, Nur Amalina, Nur Anissa, Nur Balkis, Nur Danish, Nur Husna, Nur Erisalina, Nur Lisa, Nur Safia, Nur Ain Syahindah, Nur Azira, Nur Fasha, Nuril Alia, Nuril Palmira, Trizul Barkis. Omar Zulfatah Razik ada. Omar Zulfatah Razik dengan Firdaus dengan Zahirul dengan Cikgu Umar ada, cikgu. Umar ada? Umar baru masuk. Dah lama masuk. Tadi pun umur dia tak ada juga. Okey, Umar dah ada. Siapa seorang lagi tak ada? Faris, Fakhrul, Arif, Akif. Akif tak ada. Akif. Tak ada Akif. Akif tak ada. Okay, Zahirul tak ada. Firdaus. Ahmad Firdaus pun tak masuk ni. Lalu dia ada. Okay. Okay, so di situ adalah berkaitan dengan bagaimana garam boleh dihasilkan. Cikgu harap kamu kena hafal. Semua tindak balas yang diterangkan tadi, kamu kena hafal dia punya bagaimana cara dia dan kemudian dia punya persamaan kimia untuk tindak balas. Sebab nanti dalam 6.9 iaitu penyediaan garam. Jadi eksperimen yang akan kita buat adalah berdasarkan kepada kaedah ini. Maksudnya kita nak sediakan garam, kita nak hasilkan hablogaram. Hablogaram tu tindak balas dia apa? Inilah dia 4 ni, 5 cara yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan hablogaram. Iaitu garam dalam bentuk pepejal. Jadi sekarang ni itu dalam 6.9 lah. Banyak yang perlu kita pelajari nanti. Semua eksperimen tu memang kena buat. Nanti cikgu mungkin akan suruh kamu untuk buat di rumah lah. Sebab memang belum masuk sekolah lagi. Untuk buat garam-garam ni. Tengoklah macam mana bahan yang sesuai. Okey, sekarang kita tengok ciri-ciri fizikal hablogaram. Yang ni kamu boleh baca sendirilah. Ini cikgu tak perlu terangkan. Okey, garam ada kat sini. Kamu bacalah. Hablo, kamu ambil garam tu. Sebab garam tu kecil sangat. Tapi boleh nampak lah. Bukanlah kecil sangat kan. Dia hablo. Okey, apa ciri-ciri hablo? Ni semua ada kat sini. Kamu bacalah sendiri. Benda ni cikgu tak perlu terang lah. Benda ni boleh baca je.
Jadi garam tu dalam bentuk hablu ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai crystallization, penghabluran, kristal. Okey So dalam bahasa Inggeris disebut kristal. Jadi kristal atau hablu ni dia ada ciri-ciri yang tertentu seperti yang dituliskan di sini So tolong baca. Cikgu tak perlu nak terang itulah. Yang ni pun sama juga. Contoh garam dan kegunaannya. Yang ni baca dah boleh tahu. Okey, kena ingat semua garam ni memang banyak kegunaan dia dalam kehidupan harian kita. So semua ada dekat sini tapi kamu kena baca, kena ingat, kena hafal lah. Okey. Semua ada kat sini. Okey, so yang itu adalah berkaitan dengan 6.8. So cikgu nak masuk sedikit untuk 6.9. 6.9 ni adalah penyediaan garam. Okey, penyediaan garam ni banyak eksperimen yang akan kita buat. Maksudnya yang kaedah-kaedah yang kita terangkan dari sini, ini maksudnya kita cuma bagi tahu saja. Yang peneutralan ni kita dah tahu eksperimen dia, tak payah nak bincangkan, memang tak dibincangkan pun. Sebab semua melalui peneutralan ni melalui kaedah pentitratan. Nah, kita dah bincangkan eksperimen dia, pentitratan. Kaedah pentitratan. Okey, yang lain-lain ini yang akan kita tengok bagaimanakah kaedah yang dilakukan dalam eksperimen. Kita nak campur asid dan logam, asid dengan oksida logam, asid dengan karbonat logam, asid dengan larutan amonius tu, macam mana cara nak campur, berapa banyak nak campur. Itu semua dan kaedah dia supaya nanti kita nak dapatkan hablu logam. So yang itu yang akan dibincangkan dalam penyediaan garam. Jadi banyak kepada eksperimen yang berkaitan. Dan kita tak akan bincangkan eksperimen tu hari ini, kita akan bincangkan pada minggu depan. Apa yang akan cikgu nak sebut untuk permulaan kepada 6.9 ini, 6.9 iaitu penyediaan garam. Penyediaan garam. Okey, dalam penyediaan garam ni kamu kena faham dahulu konsep asas dia. Konsep asas dia berkaitan dengan garam. Okey, konsep asas dia adalah kita kena tahu jenis-jenis garam. Bila kita sebut garam, kita perlu tahu jenis-jenis garam. Okey, ini yang akan kita bincangkan sekejap. Okey. Jenis-jenis garam yang ada adalah kita akan sebut macam ini. Yang pertama kita sebut garam nitrat. Garam nitrat. Apa maksud garam nitrat ni? Maksudnya garam yang ada nitrat dalam dia. Contoh dia macam kita sebut garam nitrat, contohnya kalium nitrat, KNO3. Tu. Garam nitrat KNO3. K tu kalium nitrat. So kalium nitrat ni maksudnya garam nitrat lah. Sebab ada nitrat kat sini. Okey. Kadang-kadang disebut juga garam kalium. Itu kita nak refer kepada kalium sebenarnya. Dan dia adalah garam. Tapi kalau kita nak refer kepada jenis ion negatif, so kita akan sebut garam nitrat. Okey, jadi lepas ni maksudnya bila disebutkan secara umum sesuatu nama bahan itu, contohnya garam nitrat, maksudnya garam yang ada nitrat dalam dia. Cuma dia punya yang bukan nitrat tu, contohnya kalium ni mungkin pelbagai, mungkin kalsium, mungkin aluminium, kan, mungkin magnesium, tapi dia masih dalam kategori garam nitrat. Yang kedua, garam sulfat. Garam sulfat. Apa maksud dia? Konsep dia sama juga, iaitu garam yang ada ion sulfat. Contohnya natrium sulfat. Ada ion sulfat, SO4 2 negatif. Okey, itu garam sulfat. Contoh tu
Yang ketiga adalah garam klorida. Sama juga konsep dia. Penamaan ini garam klorida maksudnya ada ion klorida dalam tu. Contohnya apa? Kalsium klorida. CaCl2 ada klorida dekat situ. So ni kita panggil garam klorida. Yang keempat, garam karbonat. Garam karbonat. Garam karbonat ni maksudnya ada ion karbonat. Contohnya magnesium karbonat MgCO3. Ni garam karbonat. Yang kelima, garam. Okey, ni panjang sikit. Dipanggil garam amonium. Amonium. Garam natrium. Garam amonium, natrium dan kalium. Macam ni. Okey, so maksudnya kalau sesuatu bahan itu, garam itu, dia terdiri daripada amonium ataupun natrium ataupun kalium, maksudnya dia termasuk dalam jenis ini. Jenis garam amonium, natrium dan kalium. Kenapa dimasukkan 3 sekali? Sebab dia ada ciri yang hampir sama untuk 3-3 ni. Contohnya amonium tadi, kita boleh ambil lah amonium nitrat. Kita boleh letak juga. Jadi nitrat kat sini, amonium nitrat ni pun boleh disebut sebagai garam nitrat. Dan juga boleh disebut garam amonium. Macam tu. Kemudian kalau natrium pula, natrium klorida. Natrium klorida. So natrium klorida ni kita boleh panggil dia garam natrium ataupun garam klorida. Cuma bila sebut garam natrium, so kita spesifik kepada natrium itu sendiri. Jadi kalau sebut garam natrium, so kita spesifik kepada Na. Kalau kalium pula, kalium sulfat contoh. So kalau kalium sulfat, garam kalium, so kita refer kepada ni, kalium. Jadi kalau kalium nitrat, kalium klorida, so yang itu termasuk dalam garam kalium. So kita refer kepada apa yang disebut di situ. So inilah jenis-jenis garam yang ada, yang perlu kamu tahu ni dia punya pembahagian dia. Okey, kenapa kita perlu bahagikan ini? Sebab kita nak bezakan mereka, garam-garam ini, dari segi keterlarutan dia di dalam air. Sebab semua garam-garam ini dia akan berada di dalam air. Jadi kita nak tahu adakah garam-garam ini bila dalam keadaan pepejal, dalam keadaan hablo, kalau kita masukkan dalam air, adakah dia larut? Itu yang kita nak tahu. Jadi dari segi keterlarutan, garam ini pula dari segi keterlarutan di dalam air, garam terbahagi kepada 2. Keterlarutan garam. Garam ni kalau berdasarkan kepada keterlarutan dia di dalam air, dia sebenarnya terbahagi kepada 2. Iaitu kita panggilkan sebagai garam yang larut dalam air. Yang pertama kita panggil garam terlarutkan. Garam terlarutkan. Jadi garam terlarutkan ni maksudnya garam yang larut di dalam air. Kita ambil garam tu, kita masukkan dalam air, kacau dia larut. Dissolve. Kemudian yang kedua adalah garam yang tak terlarut. Garam tak terlarutkan. Garam tak terlarutkan. Ini istilah BM macam inilah. Tak terlarutkan. Maksudnya garam yang tidak larut di dalam air. Okey. So, ini yang kamu kena tahu. Tentang keterlarutan garam
di dalam air. Ada garam yang larut di dalam air, ada garam yang tidak larut di dalam air. Dalam bahasa Inggeris kita sebut soluble salt dan insoluble salt. Soluble salt dan insoluble salt. Jadi sekarang ni kita nak tahu apakah garam yang larut dalam air dan apakah garam yang tidak larut dalam air. Dan berdasarkan kepada jenis-jenis garam ini kamu kena hafal. Tak boleh dah. Tak boleh lari dah lah. Kamu kena hafal semua ni. Kamu kena tahu garam ini dia larut dalam air ke tak. Garam ini larut ke tak larut. Garam ni larut dalam air. Yang ni tak larut dalam air. So, ini semua ada dalam buku teks. Cikgu nak kamu hafal semua yang diberikan. Contohnya, sekarang ni garam nitrat. Kalau garam nitrat, maksudnya garam yang ada ion nitrat, semua larut. Semua larut di dalam air. Ada tak garam nitrat yang tak larut dalam air? Tak ada. Jadi kalau ion nitrat ni, garam nitrat, semua jenis larut. Dia boleh larut di dalam air. Okey, yang kedua. Ni sebenarnya ada dalam buku teks tadi. Jadi cikgu nak kamu hafal. Semua garam sulfat, semua larut. Kecuali. Okey, dia ada kecuali. Senang nak hafal macam ni. Garam sulfat, semua larut di dalam air kecuali. Kecuali itu kita letak dekat sini. Apakah garam-garam sulfat yang tidak larut di dalam air? Jawapan dia adalah untuk memudahkan kamu menghafal. So, cikgu letak P, B, C lah. Okey, PBC lah. Ini kalsium sebenarnya. Untuk memudahkan hafal. So, yang tidak larut, garam sulfat yang tidak larut di dalam air adalah plumbum sulfat, barium sulfat, dan kalsium sulfat. So, kamu ambil ni plumbum sulfat, barium sulfat, kalsium sulfat, Ca. Ni kalsium sulfat, so senang lah. So, ambil PBC. PBC, so senang ingat PBC, Persatuan Bahasa Cina. Ingat yang tu. Persatuan Bahasa Cina, plumbum sulfat, barium sulfat dan kalsium sulfat. Garam klorida. Sampai sini sajalah cikgu terang, yang lain kamu baca. Garam klorida pun sama, semua larut dalam air kecuali. Kecuali apa? Letak kat sini lah. Kecuali P, plumbum, ni nak ganti dengan apa ni? Dia sebenarnya plumbum, argentum klorida, dan juga mercury. Plumbum klorida, plumbum klorida, plumbum 2 klorida, kemudian argentum klorida, AgCl, dan juga mercury, Hg, HgCl2. So HgCl2. Okey, Hg2Cl2. Okey, so cara untuk hafal adalah P, A,
H. Okey, macam mana PAH? P adalah plumbum klorida, A adalah argentum klorida, H adalah mercury klorida. So PAH, persatuan apa? Buatlah ayat sendiri pun tak apa untuk mempah-pah. Persatuan anak haram pun boleh juga. Persatuan anak haram. Itu senang ingat sikit lah. Persatuan anak haram. Okey, so itu cara nak ingat lah. Untuk memudahkan kamu mengingati jenis-jenis garam yang larut dan tidak larut. Yang lain-lain, kamu bacalah sendiri 4 dengan 5 ni. Ada dalam buku teks. Sila hafal dan ingat semua jenis-jenis garam dan keterlarutannya di dalam air. So kita akan sambung lagi penyediaan garam ini untuk eksperimen. Eksperimen memang cikgu kena terangkan lah. Sebabnya satu susah. Satu nak ingat tu pun susah. Dan banyak. Banyak untuk diingati. Okey, so ada 38 pula. 38. Siapa yang baru masuk ni? Oh, Firdaus. Baru masuk Firdaus. Dan ni ada tadi ada Dian, Eva, okey semua ada. Ni Akif tak masuk Akif. Akif tak masuk. Okey, Syalina. Safi, Syalina Fazira. Okey, Omar. Zulfatah tak masuk lagi. Okey, tak apa. So kita berhenti di sini dan kita akan sambung lagi pada minggu hadapan untuk 6.9 penyediaan garam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah sesi Google Meet ini. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih cikgu. Sama-sama cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama. Jumpa lagi cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.